Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Okey, jadi kita masih lagi membincangkan, masih lagi dalam topik bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Dan hari ini kita akan sambung perbincangan kita dengan subtopik 7.2 iaitu pengaliran arus elektrik dalam lita bersiri dan juga lita selari. Okey, jadi para pelajar boleh merujuk pada buku teks sains masing-masing muka surat 152. Okey. Jadi, kelas kita dah tahu bahawa arus elektrik ni dia memerlukan satu laluan yang lengkap supaya dia dapat mengalir. Satu laluan yang lengkap supaya dia dapat mengalir. Jadi, laluan yang lengkap ni kita panggil ataupun kita kenali juga sebagai lita elektrik. Laluan yang lengkap ni kita kenali juga sebagai lita elektrik. Jadi, untuk kita bentuk sesuatu lita elektrik ni kita memerlukan komponen-komponen elektrik terlebih dahulu. Jadi kita memerlukan komponen-komponen elektrik. So komponen-komponen elektrik ni boleh kita lukis ataupun kita wakilkan dalam bentuk simbol. Kerana bentuk simbol ni akan lebih memudahkan kita lah dalam melukis gambar rajah lita. So sekarang kita akan tengok macam mana rupa bentuk simbol-simbol komponen elektrik berkenaan. Muka surat 153. So dekat sini kita dapat lihat ada beberapa jenis komponen elektrik yang biasa kita jumpa dalam lita elektrik. Contohnya yang pertama kita ada suis, yang dilukis seperti ini. Kemudian kita ada sel kering. Kalau kita perasan sel kering ni ada satu yang panjang, satu yang pendek. So yang panjang ni menunjukkan terminal positif, manakala yang lebih pendek ni menunjukkan terminal negatif. Kemudian kita ada voltmeter. Masih ingat lagi fungsi voltmeter? Voltmeter ni berfungsi untuk mengukur voltan. So, kita simbolkan dia dengan bentuk begini. Just sebab bulatan dan dekat tengah tu kita tulis simbol V besar. And then kita ada galvanometer. Sama juga. Cuma kat tengah tu kita hanya tulis G besar. And then ammeter untuk mengukur arus elektrik. Sama juga. Buat bulatan, kemudian dekat tengah tu kita tulis A besar. Kemudian untuk simbol mentol, kita buat bulatan dekat tengah tu, kita buat macam X begini untuk lebih, untuk mudah kita lukis. And then ini adalah simbol bagi perintang. Perintang tetap. And then ini adalah simbol untuk fuse. Kemudian kita juga ada simbol bagi perintang boleh ubah. Yang mana dia hampir sama dengan perintang tetap. Cuma dekat sini kita dapat tengok ada macam bentuk anak panah ni. So anak panah ni menunjukkan bahawa perintang itu boleh diubah-ubah dia punya jumlah rintangan. Sama ada kita nak kecil ataupun rintangan yang besar. Baik. Kemudian kita pergi kepada lita bersiri dan juga lita selari. Jom kita tengok permasalahan yang dihadapi oleh keluarga ini. Jadi si anak bertanya kepada ayahnya lah, mengapa lampu ini tidak bernyala sedangkan lampu lain masih bernyala? So ada 4 lampu kat sini. This one, lampu yang ni tak nyala. Yang lain-lain semua nyala. So dia tanya ayah dia, kenapa yang satu ni tak nyala tapi yang lain semua nyala? So ayah dia cakap, lita lampu ini dipasang secara selari. Jadi dalam topik kali ini kita nak tahulah apa itu lita bersiri dan apakah itu yang dimaksudkan dengan lita selari. Jadi satu lita elektrik ni kita dapat sambung sama ada secara bersiri ataupun secara selari. Kalau lita itu adalah lita bersiri, kalau lita itu adalah lita bersiri, dia terdiri daripada komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan. Disambung secara bersebelahan bagi membentuk satu laluan tunggal untuk arus mengalir. Macam mana tu? Lepas ni kita tengok gambar rajah untuk kita lebih faham. Manakala untuk lita selari pula, untuk lita selari, dia adalah lita yang kita boleh bahagikan kepada lebih daripada satu cabang. Maksudnya kita faham dalam lita selari ni dia ada banyak cabang. Dalam lita bersiri, dia hanya ada satu laluan tunggal sahaja. Dan setiap cabang tu akan mempunyai komponen elektriknya yang tersendiri.
Okey, untuk lebih jelas, jom kita tengok gambar rajah ini. Okey, saya besarkan. So, dalam lita bersiri, okey, dalam lita bersiri, setiap komponennya disambung secara bersebelahan. Okey, disambung secara bersebelahan. Kita boleh tengok kat sini, ini Swiss bersambung dengan sekering bersambung dengan mentol 1 bersambung dengan mentol 2 bersambung secara bersebelahan dengan mentol 3, and then mentol 3 disambung secara bersebelahan dengan Swiss. Okay, so kita faham kat sini, dalam lita bersiri, komponen elektrik disambung secara bersebelahan. Okay, kemudian, okay, dia seolah-olah membentuk satu laluan arus elektrik yang tunggal. Okay, sebab arus mengalir dalam satu arah saja. Okay, satu laluan tunggal. Okay, manakala dalam lita selari, okay, dalam lita selari kita boleh tengok kat sini, dia bercabang. Okay, dalam lita selari ni dia bercabang-cabang. Macam contoh kat sini kalau kita sambungkan Swiss ni, okay. Okay, kat sini ada satu lita, satu cabang. Kat sini, okay, ada 2 cabang. This one here, ada 3 cabang. Okay, so setiap cabang-cabang lita dalam lita bersiri, dalam lita selari ni memiliki komponen-komponennya yang tersendiri. Okay, jelas perbezaan di antara lita bersiri dan juga lita selari. Okey, katakanlah kita nak tambah lagi, banyak lagi cabang kat bawah ni. Mentol 4, mentol 5 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sekarang kita pergi kepada arus, voltan dan rintangan dalam lita bersiri. So, bila kita lakukan aktiviti ini, okey, kita akan mendapati ada hubung kait lah di antara arus, voltan dan rintangan dalam lita bersiri dan juga lita selari. So, eksperimen ni kita boleh lakukan di sekolah. Okey, sekiranya kita ada emitter, kita boleh je buat kat rumah. So, dalam aktiviti ni kita letakkan kedudukan emitter, okey, di sini. And then dalam gambar rajah kedua ni kita letakkan dia di antara okey, mentol M dan mentol N, dan kita dapatkan bacaan arus. Okey, kita dapatkan bacaan arus yang mengalir dalam lita ni pada kedudukan-kedudukan ini. Okey, dan kemudian kita juga boleh letakkan pada kedudukan yang ketiga ni. Okay, dan kita perhatikan apakah bacaan pada emitter yang menunjukkan bacaan arus. Okey, kemudian kita ulang langkah yang sama dengan menggunakan voltmeter. Okey, voltmeter ni kita kena pasang secara selari, okey, pada setiap mentol ni. So, ini adalah bacaan voltan bagi mentol M, dan ini kita akan dapatkan bacaan voltan bagi mentol N. Okey, kemudian kita letakkan begini untuk kita dapatkan bacaan voltan keseluruhan. So, daripada aktiviti ini, kita dapat buat kesimpulan. Okey, kita dapat buat kesimpulan bahawa arus yang mengalir dalam setiap mentol bagi lita bersiri adalah sama. Arus yang mengalir dalam lita bersiri adalah sama. Tetapi jumlah voltan pula merupakan hasil tambah voltan yang merentasi setiap mentol. Okey. So kalau kita faham kat sini, kita tengok arus yang mengalir dalam lita bersiri adalah sama. Okey, tak kiralah pada mana-mana kedudukan emitter tadi, kita dapati bahawa bacaan emitter adalah sama di antara satu sama lain. Okey, manakala voltan pula, voltan bagi lita bersiri adalah jumlah voltan, iaitu hasil tambah, hasil tambah setiap voltan yang merentasi komponen dalam lita tu. Samalah juga dengan rintangan. Okey, so jumlah rintangan kita panggil juga sebagai rintangan yang berkesan. Okey, rintangan berkesan merupakan hasil tambah rintangan yang merentasi setiap komponen.
Okey, so kita faham kat sini apa yang sama dalam lita bersiri. Yang sama dalam lita bersiri adalah arus. Okey, kemudian kita tengok kepada kelebihan dan kekurangan lita bersiri, di mana lita bersiri ni kelebihan dia adalah setiap komponen dalam lita ini menerima kuantiti arus yang sama. Okey, dan semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Maksudnya kalau kita ada 3 mentol dalam lita yang tadi tu, okey, kita tutup suis tu, okey, ataupun kita angkat suis tu tadi, maka arus elektrik tak dapat mengalir dalam lita. Cakap lita tu dah terputus. Okey, jadi semua mentol tidak menyala. Okey, semua mentol tidak menyala kerana dia dikawal oleh satu suis yang sama. Kemudian penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Makin kita tambah voltan, makin besarlah arus yang dibekalkan. Okey, kemudian kekurangan dia. Okey, lita bersiri ni dia ada banyak sikitlah kekurangan dia, di mana kerosakan pada satu saja alat elektrik ataupun komponen akan menyebabkan alat elektrik atau komponen lain tak berfungsi. Okey, satu je rosak, yang lain pun semua tak boleh berfungsi. Macam tadi, satu mentol yang rosak, maka kesemua komponen mentol-mentol lain pun tak akan menyala juga. Sebab lita tu telah terputus disebabkan oleh satu mentol yang rosak ataupun satu alat elektrik yang rosak. Kemudian pemasangan lebih banyak alat elektrik akan menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Okey, so dalam lita bersiri ni bila kita pasang ataupun kita tambah banyak komponen, maka rintangan akan bertambah. Dan bila rintangan bertambah, ia akan menyebabkan arus menjadi kurang. Dan ini tak baguslah untuk komponen ataupun alat elektrik kita. Okey, dan setiap alat elektrik ni tak boleh dipadam secara berasingan. Kenapa tak boleh padam secara berasingan? Kerana ia dikawal oleh satu suis yang sama. Okey. Okey, kemudian kita masuk kepada hubung kait antara arus, voltan dan rintangan dalam lita selari. Okey, berbeza dengan lita bersiri, dalam lita selari ni kita dapati okey, ada sedikitlah perbezaan. So, anda boleh lakukan aktiviti ini. Okey, ikut saja seperti susunan gambar rajah yang disediakan. Okey, kita letakkan emitter pada cabang 1 dan juga cabang 2 ataupun lita 1 dan lita 2 ni, dan kita cuba dapatkan berapa bacaan emitter ini. Okey, dan kita cuba dapatkan berapa bacaan emitter. Okey, kemudian kita letak pula voltmeter untuk kita dapatkan bacaan voltan. Okey, pada 3 kedudukan yang berbeza. So, daripada aktiviti ini, kita dapat buat kesimpulan bahawa voltan yang merentasi setiap perintang dalam lita selari adalah sama. So, kita boleh buat kesimpulan kat sini. Okey, voltan yang merentasi ataupun voltan yang digunakan dalam lita selari ni semuanya adalah sama. Okey, dengan voltan yang merentasi bateri. Sebaliknya, arus yang mengalir dalam lita ni merupakan hasil tambah melalui setiap perintang. So, yang sama kat sini adalah voltan. Okey, voltan adalah sama dalam lita selari. Manakala arus dia adalah jumlah. Okey, hasil tambah ke semua arus yang melalui setiap komponen ataupun perintang. Manakala untuk rintangan berkesan pula, kita kira menggunakan rumus ini. 1 per R, sama dengan 1 per R1, rintangan 1 tambah 1 per R2, rintangan 2. So, kelebihan dan kekurangan lita selari. So, kelebihan lita selari ni adalah setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Itu yang best. Kemudian penambahan alat elektrik ni tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam lita yang sama. Okey, kemudian kekurangan dia adalah voltan setiap alat elektrik ni tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Okey, jadi sistem pendawaian di rumah kita ni sebenarnya disambung secara selari. Kita ambil contoh. Kalau ada satu lampu
yang rosak tapi lampu-lampu yang lain masih lagi menyala.